Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dengan rahmat dan limpah karunia-Nya kita berhimpun pada pagi ini. Selamat menyambut hari kemerdekaan untuk kita melahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah Ta'ala curahkan supaya kita dapat dengan kemerdekaan, kejayaan kita akan terus dan berterusan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semogalah Allah Ta'ala mengganjari orang-orang terdahulu daripada kita, di kalangan pemimpin negaranya, di kalangan alim-alim ulama'nya, dan juga semua yang berjuang untuk negara kita ini. Dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya dapatlah pula kita ni menjadi generasi penerus akan pejuang mereka itu. Sebagaimana mereka susah payah menghindarkan penjajah, kita pula jangan sampai kita yang masukkan penjajah. Masukkan penjajah macam mana? Kau masukkan orang putih dalam akhlak engkau, kau masukkan Jepun dalam akhlak engkau, kau masukkan apa sifat-sifat orang kufar dalam akhlak engkau. Jangan. Susah payah untuk moyang kita nak hindarkan orang asing daripada menjajah tanah air kita. Kita masukkan pula pengaruh asing dalam hati kita terus. Tak mau, tak mau. Merdeka dengan jiwa Melayu, merdeka dengan jiwa Islam. Itu baru sebenar-benar akan kemerdekaan. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah dan pelihara kita daripada segala mara bahaya dunia akhirat zahir dan batin. Sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat 448. Kita kan baru mulakan dah 400 lebih. Dan adalah ketika sakaratul maut itu, betul? Nabi dah sebut dia, sakaratul maut, sakitnya mati itu macam ditetak dengan 300 bilah pedang. Macam ditetak dengan 300 bilah pedang. Bahkan Imam Ghazali mengatakan 1000 pedang pun lebih sakit lagi, ya, sakitnya mati. Baik, sakit sakaratul maut adalah sangat-sangat sakit, sangat-sangat sakit, ya. Sakit sakaratul maut. Takutnya mati itu tiga ketakutan mati. Pertama ialah muka Israel. Kedua, sakitnya mati. Ketiga, keputusan mati. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Capai, kata Imam Habib Ali Habsyi, kalau engkau dapat macam-macam dalam kehidupanmu, sampai kau jadi wali boleh terbang sekalipun, selagi engkau belum dapat husnul khatimah, kau belum dapat apa-apa lah. Tetapi kalau kau hanya setakat manusia biasa kehidupanmu, tapi kau dapat husnul khatimah, kau dapat segala-galanya. Itu yang husnul khatimah tu yang ditakuti oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita sekarang dah tibalah waktunya. Patutlah tiba waktunya. Sentiasa berdebor sendiri, terperanjat sendiri, tengah numis-numis teringat kain kapan berdebor. Tengah golek atas tilam, Allah teringat golek dalam liang lahat berdebor. Apa? Tengah bikin bunga, dekat kebun gunting, teringat Israel berdebor. Tengok tengah sapu-sapu laman, tengok rumah, agaknya dari penghabisan aku tengok rumah aku, besok aku diusung orang keluar dari sini. Senantiasa nak pergi makan angin apa, Pening ke Melaka ke, tidur sana semalam 2 malam. Ni aku keluar ni, aku tidur lagi ke tidak, rumah aku ni balik lagi ke tidak. Senantiasa apa-apa sekalipun, senantiasa ingat kematian kita, ya, ingat kematian kita. Baik. Dan adalah ketika sakaratul maut itu merasa sakit tiap-tiap satu daripada segala anggotanya itu, hingga sampai roh itu kepada halkum. Maka pada ketika itu putuslah tiliknya daripada dunia ini dan daripada segala isi rumahnya, dan ketika itu tertutup segala pintu taubat, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatul abdi ma lam yugharghir. Artinya diterima oleh Allah Ta'ala akan segala taubat hambanya itu selama belum sampai kepada ghargharah, iaitu sampai halkum. Maka ketika mula dicabut nyawa, sakit, setiap sendinya sakit. Kita kalau bilang setiap sendi yang dimaksudkan sinilah every cubic millimeter. Kalau kita kena potong dengan pisau sekalipun, dengan gergaji sekalipun, orang potong tangan kita,
Yang kita rasa sakit mana? Di sini saja. Dan sini pun setakat berapa dalam yang kita terasa sakit. Yang lain tak rasa sakit. Sini tak rasa sakit, sini tak rasa sakit. Sini je rasa sakit. Sini tak rasa sakit. Ya tidak? Kalau kita kena tikam sekalipun, yang mana kena tikam sakit. Tetapi ni macam kita rasa sakit, kalau kita kena air panas saja pun rasa sakit permukaannya saja, dalamnya tak rasa sakit. Tapi ni rasa sakit permukaannya dan dalamnya dan setiapnya dan setiap sukunya, setiap sendinya sampai ke dalam-dalamnya, ke dalam-dalamnya. Bukan every square area ya. Bukan very millimeter square, millimeter cube. Setiap milimeter padu rasa sakit-sakit. Sebab tu diumpamakan macam kiamat kecil. Kenapa pada kiamat besar? Ini semua kita akan rasa, Jangan tak seram nak ngadap mati, jangan tak berdebon nak ngadap mati. Jangan anggap enteng, mati bukan perkara gampang. Enteng atau apa? Ringan. Gampang tu senang ya. Jangan anggap enteng perkara mati ini. Mak kita, bapak kita yang dah meninggal semua dah rasa ini. Alhamdulillah, Allah Taala rahmati, mudah-mudahan terampun dosa mereka, tak rasa sakit mudah-mudahan ya. Kita akan hadapi ini semua ya. Baik itu dinamakan kiamat kecil. Sebagaimana orang mengalami kiamat besar, itulah dirasa oleh orang kiamat kecil. Kiamat besar, gunung ganang berterbangan, pokok-pokok tercabut. Begitulah dia rasa setiap anggota dia tu pecah. Begitulah dia rasa seperti setiap kulit dia merekah. Begitulah dia rasa seperti setiap roma dia tu ditarik-tarik. Kiamat besar, langit menimpa bumi. Begitulah dia rasa kepala dia tu macam nak meletup, punya sakit. Ketika kiamat besar, ombak api. Kiamat kecil itulah berombak napasnya, panas api rasanya. Sama, exactly sama. Bagaimana badan kita ni lah tahu alam kecil. Bagaimana alam semesta merasa pada kiamat besar, begitulah alam kecil ini merasa kiamat kecil. Jadi kiamat, betul-betul punya kiamat. Yang nama kiamat kan kita tahu macam mana semua kan. Mati sangat sakit sampai mati ujung jarinya, sampai mati sampai betisnya, sampai mati, sampai mati semua bawahnya, sampai halkum saja. Dah kira tertutuplah pintu taubatnya ya. Kita kalau tengok ahli keluarga kita meninggal dunia ya, rasa macam aku nak menjegit, nak tolong. Aku tahu dia tengah menghadapi apa, dia tengah gini, kita tahu nyawa dia tengah, kita tahu dia tengah sakit, apa nak buat? Ya Allah ringankan ya Allah ringankan ya Allah, permudahkan ya Allah, ampunkan dosa dia ya Allah. Itu aja terdaya kita nak save macam mana. Kita tahu dia sedang hadapi apa, kita tahu dia tengah sakit. Sampai situ saja dia dah hilang penelikannya pada dunia ini, dah tak pandang dunia lagi, tak pandang anaknya lagi, tak pandang isterinya lagi, tak pandang hartanya lagi. Dia dah masuk di other side dah masuk di other side, putus nyawanya saja, terus putuslah hubungan segala-galanya, putus hubungan selama-lamanya. Jumpa tak jumpa nanti di mana? Di mahsyar. Jumpa alam barzah, jumpa juga. Yang ada jumpa, yang ada tak jumpa. Kalau kena tempat simpan, tak jumpa. Yang ada jumpa. Yang ada jumpa. Tapi tak macam jumpa di dunia. Jumpa secara fizikal badan ini, jumpanya tak jumpa ini mahsyar. Nampak tak tahu bang? Nampak saja isteri nampak abang nampak suami nampak isteri, terus lari. Ibu, tengok anak kita. Anak ibu, terus lari ya. Tengok saja. Atuknya tengok. Neneknya, terus lari. Dia lari dengan dia lari. Rindu. Jumpa kat mahsyar 50,000 tahun kan sempat berlegar-legar sempat jumpa aja lari. Himpun tak himpunnya nanti dalam jannah. Allah, penghabisan. Tetapi Maha Suci Allah, hilang anak-anak isteri semua tinggal, segala-galanya tinggal. Tetapi kalau dia dapat nikmat, dapat pengampunan, dia rela dia tinggal. Baca kita dalam surah Yasin, kalaulah ahli keluarga aku mengetahui apa Allah Ta'ala ganjari aku sekarang ini, begitu ya. Dia rela, dia mati dia rela ya. Dia mati dia rela sekali. Suruh balik dunia makin dia tak nak. Makin dia panggil ahli keluarganya, ibadat, bapak tengah happy sekarang ni, bapak tengah gembira, bapak dapat nikmat yang banyak tak terhingga. Mereka begitu ya. Tapi kalau mereka sengsara, mereka tahu riak merayu tapi tak dapat kembali lagi. Baik. Jadi apabila sudah sampai ke halkum, dah tak terima, taubat lagi. Jadi hati-hati ya, kalau nak taubat, tengok. Kalau rasa nyawa kita dah sampai sini ke gitu, taubat cepat-cepat ya. Jadi jangan sampai tunggu sini, sampai tunggu lain macam aja kat lutut aku, macam dah tak bernyawa aja lagi. Terus taubat, betul. Bila waktu tu?
Sekarang dah mula taubat. Kita tak tahu dengan sekelip mata sekejap aja tahu nyawa kita dah habis melayang. Sekarang juga kita taubat daripada segala dosa-dosa kita, ya. Baik. Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada bapanya adalah ia berkata, "Idza bagiya 'alal mu'mini min darajatihi syai'un wa lam yablugha bi'amalihi syaddadallahu 'alaihi sakaratil maut wa karbahu liyablugha darajatahu fil jannah wa idza kana lil kafiri ma'rufun lam yujza bihi fid dunya hawanallahu alaihi sakaratil maut liyastakmila thawaba ma'rufihi fayasiru ilan nar." Apabila tinggal atas orang mukmin itu daripada beberapa derajat di dalam syurga, padahal tiada sampai ia kepadanya dengan amalnya, nescaya mensangatkan Allah Ta'ala atasnya akan kesakitan sakaratul maut itu, dan mensangatkan ia atasnya akan kesusahan mati itu, supaya sampai dengan dia kepada darjatnya itu di dalam syurga. Dan apabila ada bagi orang kafir itu kebajikan di dalam dunia, padahal belum dibalas akan dia oleh Allah Ta'ala, padahal ketika hidupnya di dalam dunia, nescaya dimudahkan oleh Allah Ta'ala akan sakaratul maut itu, supaya menyempurnakan oleh Allah Ta'ala pahala balasan kebajikannya di dalam dunia. Kemudian maka jadi masuk ia ke dalam api neraka Jahannam, waliyazubillah min zalik, ya. Ini apa cerita? Setengah orang mukmin mati sakit, payah. Setengah orang kafir mati mudah, cepat. Betul tau? Kita tengok dalam ward, ini kita belum putus-putus nyawa lagi. Panggil abid, panggil kiai, panggil macam-macam air kita bacakan, ya. Air 7 masjid, air 7 telaga, air apa semua. Tak mati. Kalau kat rumah tahan buka genting semuanya. Ni kenapa ni? Kena saka? Tak ada saka, tak ada apa. Memang belum nak mati, ya. Apa Israel apa peduli kau ada saka, tak ada saka, nak cabut nyawa kan? Ya? Apa? Tak mati-mati. Nyonya depan, sekejap aja mati. Aci depan, ayo terus mati. Alamak, ini aku belum mati-mati. Apa pasal? Pasal ini engkau ada berdoa, wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkanlah kami syurga bersama orang-orang baik. Cukupkah markah ini engkau ini? Kadang-kadang tak cukup. Maka bagi pencukup markah, Allah Ta'ala kafarahkan dosanya dengan sakit mati, dengan payahkan mati, sangat sakit mati, kadang melarat lama matinya. Sehingga apabila sudah melarat lama matinya, dah apabila meninggal dunia dengan keadaan sakit, ketahuilah bahawa itulah sakit penghabisan yang akan dirasainya. Lepas tu dah tak ada sakit lagi. Itulah payah penghabisan yang akan dilaluinya. Lepas tu dah tak ada payah lagi. Orang kafir pulaknya, masa hidupnya ada baik kebajikan, kasih makan kucing ke, kan ada baik tu namanya, tolong orang tua serbang jalan ke, bantu anak yatim ke, umpamanya. Kan orang adalah baiknya juga kan, takkan semuanya jahat belaka, adalah baiknya juga. Tapi Allah belum habis balas. Ada balasan lagi pada mereka ke akhirat. Allah bayar kontan sebelum dia mati. Senang matinya, kurang sakit-sakitnya. Lepas itu, itulah penghabisan senang dia akan alami. Lepas tu dalam neraka Jahannam. Betul, kita tengok yang ada orang-orang alim, setengah wali-wali, bedridden, sampai berapa lama dia bedridden? Sampai kadang-kadang bertahun sakitnya. Habib Ali bin Ja'far tu wali Allah, sakit, demamnya sampai panas, bertahun sakit hernia dia. Allah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf, bedridden sampai tak boleh cakap bertahun. Tu sampai nak makam tinggi menunggu dia. Maka akhir hayatnya membersihkan dirinya, tak cakap, tak apa, tak makan, tak apa semua. Begitu dah ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu orang-orang salih, ya. Jadi kalau kita tengok orang mati tua, orang tua-tua mati sakit semua tu, adalah kita tahu bahawasanya yang demikian itu kerana apa? Kerana mereka, Allah nak bayar mereka jadi penebus kafarah segala dosa-dosanya. Saya rasa kalau bulan depan kita rearrange balik boleh. Kuliah ni sepatutnya jadi kuliah khas wanita kan. Tapi sekarang orang jantan pun dah mula nak makin ramai. Dia dah mula nak makin ramai. Dia dah mula nak invade tempat ini. Jadi kita kena aturkan separuh jantan, separuh perempuan macam mana. Sini jantan, sini perempuan ke, half-half ke, macam mana ke. Ataupun depan belakang ke, tengoklah macam mana yang patut. Ya. Jangan patut kesian. Hujung semua saya takut, pakcik-pakcik nak ke tengah semua. Ya. Semuanya, semua kat corner saja dia tahu ini bukan tempat dia, dia tumpang. Kesian tengok takut semua nak ke depan. Tak apalah. Tengok apa, senang-senang nanti kita aturkan tempat semua.
Tak apalah, Nadi biar kini dulu. Nadi biarkan, tak boleh orang yang sempit dulu, tak apa. Nanti minggu depan, bulan depan kita atur balik lah ya. Tanya. Macam mana yang patut suka hati? Macam mana yang patut? Sebelah-sebelah pun boleh. Asalkan masuknya senang, orang jantan tak payah langkah perempuan, perempuan tak payah langkah jantan. Masuk, perempuan terus masuk ke sini, orang jantan terus masuk ke sini ke, something like that lah. Separuh-separuh pun tak apa. Bukan sembahyang. Bukan sembahyang kan duduk. Separuh-separuh, tengah sini pakailah empang kursi yang kau deret, kerana gitu jadi macam skrin ke gitu. Sudahlah, tak payah tabir-tabir pun tak apa, buat rimas. Nak kena beli langsir, beli apa semua. Kursi tu susun aja sudah. Kursi susun jadi sebagai partition. Sampai aja perempuan duduk sana, jantan duduk sini. Boleh ya? Dan diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, daripada bapanya adalah ia berkata, dah baca ya? Diriwayatkan daripada setengah ulama, annahu kana yas'alu katsiran anil marda kaifa yajiduna al-maut, falamma marida qila lahu fa anta kaifa tajidu, faqala ka'anna as-samawati mutbaqatun 'ala al-ardi wa ka'anna nafsi takhruju min thukbi ibrah. Bahawasanya jumpa orang saleh dah meninggal dunia ya. Setengah pada mereka boleh khabarkan kita tahu. Kadang-kadang kita jumpa orang mati, kita tanya, macam mana awak mengerti mati awak macam mana? Saya Habib Masyur meninggal, Hadramaut. Kan Mufti Hadramaut, Mufti tadi meninggal. 8 hari lepas dia meninggal saya jumpa dia. Dia dah lepas dia meninggal, dia bilang, alhamdulillah aku mati atas akidah yang betul. Disebutkan atas sakit, dia bilang, ketika nak dicabut nyawa aku jaga, aku konsentrasi sangat tentang syahadat aku. Aku takut gelincir, ya Allah, orang takut gelincir. Aku takut gelincir. Alhamdulillah aku mati dalam akidah yang betul. Allah, jaga akidah betul-betul, jaga akidah betul-betul. Dia pesankan kita begitu. Dan ada beberapa perkara lagi disebutkan dengan kita, subhanallah. Setengah-setengah orang mati boleh khabarkan kita. Setengah-setengah orang mati boleh khabarkan kita, apa-apa berita, apa-apa bicara semua dia boleh khabarkan kita semua ya. Tengok, orang macam kita saja boleh dapat khabar. Ini kan pula orang saleh, orang alim. Jangan kau tak percaya. Kita macam kita orang-orang awam pun dapat khabar kan. Takkanlah orang-orang saleh tak dapat khabar. Memang Allah Ta'ala beri izin mereka kasih khabar. Yang ada setengah pulanya kasih khabar siapa tahu? Bukan anaknya, bukan sepupunya. Somebody. Itu yang orang putih bilang medium. Orang perantara. Dia jadi juru bicara antara alam barzakh. Kenapa? Dia mudah dikontak oleh orang sana. Dia mudah dikontak oleh orang sana dan dia jiwanya menerima sana. Jadi nanti bilang, yang dia tak kenal, kau pergi kampung sekian, kau jumpa anak aku namanya sekian, sampaikan begini. Padahal kan dia boleh jumpa anak dia direct, tapi anak dia ada blok. Jadi jumpa orang lain. Ni jumpa orang mati. Kadang kita jumpa orang mati, jumpa almarhum Habib Abdillah Al-Jufri meninggal dunia. Habib, baliklah Habib, begitu gini kita buat. Habib keluarga Habib tak nak jumpa. Konon-konon kita nak pujuk dia balik. Dia bilang, ini perkara semua macam dah tertalak tau. Jadi maknanya dah tertalak tau. Kau aku sekarang dah pisah dah, tak nak balik lagi. Jumpa arwah mak baliklah mak. Tak nak, sana banyak syaitannya, sini bagus. Ya Allah, semua kita mimpi jumpa orang mati, cakap macam-macam khabar berikan kita. Nanti kita bilang, Allah, lepas aku mati orang jumpa apa pula cakapnya. Allah, aku tak tahu ya. Kita tak tahu, kita jumpa orang mati macam-macam khabar. Yang ada kita jumpa orang mati merangkak dalam itu dia khabar, datang dari tempat yang jauh, merangkak pasal apa? Nak minta setitik air. Allah, makcik ni merangkak, dan kita tahu dalam mimpi itu datang dari tempat yang jauh, merangkak nak jumpa kita minta air. Sedih kita kalau mimpi gitu. Ada mimpi setengah artis 1950s. Tolong kabarkan anak saya supaya jangan diteruskan kegiatannya. Saya takut dia terima nasib macam saya. Orang 1950 Singapura kan cakap gitu kan. Cakap dia masih begitu lagi. Jumpa pakai baju kebayanya buruk. Kemudian dia bilang, dia sebetulnya baju ini pun dia tak ada. Pasal jumpa kau dia pinjamkan baju ini. Baju ini pun sebetulnya dia tak ada. Sedih kita kalau jumpa gitu, kita sedih ya. Sedih. Nanti dapat gitu saya tanya Habib Abdillah Al-Jufri, Ustaz saya mimpi gini-gini. Nanti dia bilang, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Allah, sedih. Mereka kasih khabar tau. Mereka kasih khabar. Bahawasanya adalah ia banyak bertanya daripada orang yang sakit, betapa kamu dapat akan kesakitan mati. Orang dah sakit, yang ada ketika sakaratul maut masih boleh cakap. Yang ada lepas matinya baru dia jumpa. Ini kebanyakan lepas matinya baru jumpa.
Maka tak kala ia sakit, maka ditanya ia akan dia oleh seorang. Maka ia berkata, orang mati dia selalu tanya. Sekarang dia mati, orang pula jumpa dia, orang tanya, engkau pula macam mana menghadapi kematian kau? Maka dia bilang, kesakitan tak kala mati itu seolah-olah 7 petala langit itu tertutup ia ke atas bumi, macam aku dihempap dengan 7 petala langit. Kita fan jatuh atas kepala kita aja sakit tak? Fan dengan tiang ini, gelegar ini jatuh atas kepala kita, lagi sakit. Fan dengan dengan palang ini, dengan bumbung sekali jatuh, lagi sakit. Fan dengan palang, dengan ada kapal terbang sekali jatuh atas kepala kita, lagi sakit. 7 petala langit, lagi sakit. Macam 7 petala, aku dihempap dengan 7 petala langit, punya berat, punya sakit, tak boleh lepas. Begitu. Dan seolah-olah diriku keluar daripada lubang jarum. Bayangkan, kau sakitnya macam mana? Macam aku keluar pada lubang jarum. Lubang jarum, aku disumbat dalam lubang jarum sampai keluar. Sakit tak agaknya? Allah, sakitnya. Kalau ada sakit macam mana? Sakitnya macam aku disumbat dalam cawan ini. Sakit tak rasanya? Sebesar-besar kita disumbat dalam cawan ini, kan sakit. Lubang jarum lagi kecil, disumbat dalam lubang jarum, keluarkan sana. Allah, hancur, berderai semua. Jadi tak boleh keluar pada lubang jarum kecuali liquid, cair, betul tak? Jadi kita macam cair semuanya, hancur jadi satu semua rasanya. Macam aku rasa macam aku terkeluar daripada lubang jarum. Allah, sedihnya, terkeluar daripada lubang jarum. Saya mau tanya sebelum saya teruskan. Masjid sini, kalau orang nak nikah di sini, nak bikin jamuan sekali sini, boleh kasih izin ke? Sekarang dah boleh kasih izin makan kat masjid? Tak boleh. Ada dewan khas makan? Boleh? Boleh makan di dewan khas? Yalah, bilangan ada tetaplah. Bilangan tapi boleh nikah sini dan boleh makan sini sekali. Baguslah. Ada orang nak nikah lah. Kawan kita, ada kawan-kawan kita nak nikah. Ada kawan-kawan kita nak nikah, orang-orang sini. Kita dah tua, saya dah tunang. Dengan Cik Siti. Siti Nisan namanya. Dengan Cik Siti Nisan namanya. Dan bila-bila saja langsungnya. Kalau dengar datanglah ya. Tak ada pakai kad jemputan. Majlis ni ada sampai 3 hari. Begitu ya. Baik. Jadi macam keluar daripada lubang jarum, ya. Dan pada satu riwayat, lau anna qataratan min alamil mauti wudi'at ala jibali dunya lazabat. Artinya, jikalau bahawa satu titik daripada kesakitan mati itu ditaruhkan atas beberapa bukit di dunia, nescaya hancur bukit itu. Bukit pun tak tertanggung sakit mati. Macam mana manusia boleh tertanggung sakit mati? Sakit mati itu, sebutir sakit mati ditaruh atas bukit. Kau rasa sakit mati, wahai bukit? Cair bukit itu, hancur bukit itu. Macam mana manusia nak tanggung kesakitan mati? Boleh ketawa banyak-banyak, boleh senyum banyak-banyak, boleh tengok cerita kelakar hari-hari berdekah-dekah ketawa. Ajal maut tak lama lagi tahu. Siku kau semua tercabut, tulang pipi semua tercabut habis semuanya. Boleh nak gembira seronok banyak-banyak? Jangan ya. Semalam saya kat mana saya cerita, saya kadang-kadang saya cakap ni saya tak lupa kat mana aku cakap, cuma saya cakap ya. Minta maaf kaum ibu, ini barang kemas ni banyak tau. Kalau bayi-bayi ni barang kemas ni banyak, tapi sekarang manalah pakai lagi? Mana saya cakap kemarin kalung besar ada kan? Aku tahu ada punya. Kalung besar ada, kerabu ada, cincin ada, gelang ada. Tak ada. Bagus, alhamdulillah, salihah semua. Bagus ya umpamanya. Kalau ada sekalipun, ada pakai lagi tak agaknya? Ada pakai lagi? Tak ada. Dan agak-agak kalau kau simpan, bila nak pakai lagi? Agak-agak kasih anak-anak nak pakai tak sekarang? Tak ada mana budak-budak nak pakai gelang rantai piat, kalung pintal. Kalung kan biasa kalung piat atau piat. Piat tu yang macam lipan. Tu gelang piat tu namanya. Dan yang pintal tu ada pintal. Pintal ada 2-3. Pintal lampu tu macam pintal lampu. Dan kalau ada itu pintal potong intan namanya kan. Paun semua. Kalau kerabu untuk basahan rumah, bunga ros kecil. Untuk kenduri pengantin, bunga tanjung. Cincin buah kana, mata biru. Kadang-kadang cincin kapal terbang kan ada kan. Bila kau nak pakai cincin kapal terbang semua, hantar ke masjid. Saya di Habib Noor dulu, nanti makcik-makcik datang bawa satu-satu bungkusan yang akan apa dia bawa. Ustaz, saya serah masjid. Tak ambil resit, tak ambil apa, pandai-pandailah.
Kalau dia tukar duit, dia pergi kedai Cina, dia tukar duit, dia kurang persen kan? Kurang persen. Jadi baik-baik harga, taruhlah harga apa 3,000, dia hantar kedai, taruhlah tempat 2,007. Jadi dia kasih setakat 2,007. Tapi kalau dia hantar masjid, dia dapat pahala kasih full tanpa potong 1%. Pandai makcik ni. Saya tak pakai lagi, dia tepikan untuk anak-anak sikit saja. Yang ada tanah, kadang-kadang orang-orang sini pun ada tanah kat kampung dah 10-15 ekar. Kau nak pakai bila lagi? Kau pun tak teruruskan begitu. Anak-anak pun tak tahu. Okeylah, tepikanlah anak 10 ekar, tak apalah. 5 ekar bawa. Jual 5 ekar, ada dengan madrasah ke nak bikin apa semua, semuanya atas saya. Semuanya atas saya. Dan kasih lillahi ta'ala. Mendosi jabatan agama ke apa semua, kasih lillahi ta'ala. Ikut kita duit itu. Makcik-makcik kasih kalung, kasih apa semua, kita buka barang kemas. Ini barang kemas makcik sayang, dia tempat, dia belok ini, dulu makcik beli tahun sekian, ini makcik beli dulu dapat duit snowman, ini begini apa semua gitu. Main snowman tu main apa, main kutu kan. Begitu. Jadi apa, dia boleh cerita pulaknya semua, kesian. Tapi tak apalah, makcik dah tak pakai lagi, makcik dia nak pakai balik tu kat alam akhirat. Sebab tu dia hantar. Pandai akak ni, pandai. Dia kasih kita, tapi kita nak kasih resit macam mana kita tak tahu. Kita terimalah sekalian, kita tulis saja sikit lebih kurang, sign, kemudian hantar kedai. Mas minta taksir, timbang harga gram betul, tak mau harga potong. Berapa? Kita jual sama AJK, sama kita opah kilatkan balik kan, boleh opah cuci kan, kilatkan balik jadi macam baru kan. Mas tak ada luntur. Apa? Ni harga tak potong persen. Siapa nak beli, belilah. Ini kena mas masjid. Ditaksirkan sekian kan, baru buat resit rasmi pada makcik ni. Begitu ya. Allah, banyak orang kasih ya. Di Batu Pahat pun ada sekarang orang nak bikin tanah, ada tanah kasih 2-3 ekar. Dia jualkan, untuk dia masih ada lagi banyak lah. Dalam 3-4 ekar, 4-5 ekar dia jual. Kasih masjid, kasih madrasah. Sama gitu. Itu namanya pintar ya. Pintar. Kita nak bila lagi kan. Nah, ni kita sebutlah kalau ada barang-barang kemas tak terpakai lagi sekarang pun. Tak terpakai lagi ya. Nak pakai barang kemas takut kena ragut dengan Cina ya. Habis apa, dan sekarang tak ada kisah lah, orang tak ada nampak sangat kan. Dulu orang perhati pergi pengantin semua, makcik-makcik ni bual-bual dengan orang sempat. Dia apa khabar, anak berapa sekarang, bual-bual paling aja. Kerabu dia mata kurang satu. Sempat dia nampak orang punya observe. Dia boleh observe pula ni orang punya kerabu dia, macam orang dulu kan, dulu begitu cara dia. Satu lagi saya nak cakap lagi, jangan marah, boleh? Tak apalah, kita cakap. Dia terlanjur kau semua kena tutup muka, pakai mask, pakai nikab le. Pakai nikab. Nombor 1 tu hukum dalam mazhab kita Syafi'i sebetulnya wajib tau. Muktamadnya wajib. Satu aja kaul mengatakan boleh buka. Terlalu tutup pun mungkin aku nak nampak pun mukanya sekarang mesti lipstick warna apa warna aku tak nampak. Kau pakai nikab keluar daripada hukum, dapat itu. Jangan bilang awak ada macam perempuan Arab dia gitu. Covid. Kerana Covid aja sudah kau bilang ini Covid SOP sudah. Dah terlanjur kan, terai. Pahala pun dapat, hidupkan hukum pun dapat, dan selamat pun. Dah terlanjur kau pun tutup ni, pada biru kan pun tutup juga. Baik kau pakai hitam. Pakai hitam dapat pahala. Berapa pahala? Terailah. Jangan tak nak terai. Mini skirt pun terai dulu. Tahun 70-an pakai skirt pun terai, rambut gulung-gulung Iparizan. Suruh pakai apa? Pakai nikab tak mau terai konon. Saya tak nak terai lah. Mini skirt pun terai dulu, betul tak? Tak pakai nikab aja tak nak terai konon. Terai. Benda baik mesti mau terai. Benda mesti terai. Sekali terai rasa macam apa tahu? Macam Tuan Puteri rasa. Macam Saripah rasa. Orang lelaki-lelaki tak pandang aku lah. Terhormat. Grand woman. Begitu ya. Jadi macam Tuan Puteri jalan naik sekedup kan orang tak boleh nampak. Kita dalam itu. Terai. Dah terlanjur tutup pun, bukan aku nampak muka pun. Bikin apa kau nak buka? Pakai aja. Nak beli, saya jual. Satu berapa? Rupanya dia nak jual, tak ada. Saya tak jual apa-apa benda lah. Minta maaf gurau senda ya. Tutup ya, tutup muka ya. Janji? InsyaAllah. Baik. Dan pada satu riwayat, anna Musa alaihi salam lamma sarat ruhuhu ila Allah Ta'ala azza wa jal qala lahu ya Musa kaifa wajadta al-maut
Qala wajadtu nafsi kal usfuri hina yukla 'alal miqla la yam fayastarihu wa la yanju fayatiru. Artinya bahawasanya Nabi Musa AS tatkala adalah rohnya itu kembali kepada Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala baginya, Nabi Musa meninggal dunia, maka Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni kan kalimullah, bicara dengan Allah. Allah tanya, ya Musa, betapa engkau dapat akan ketika mati itu? Maka sembah Nabi Musa AS, aku dapat akan diri aku seperti burung di atas tempat penggorengan, padahal tiada mati hingga senang ia, dan tiada lepas ia hingga terbang ia. Allah Ta'ala tanya Musa, macam mana kau mengalami kematian kau? Macam burung atas wajan, wajan kuali. Garing, masak pun tidak, mati pun tidak. Masak, mati, matilah. Ataupun tak mati, boleh terbang. Boleh terbang pun tidak, mati pun tidak, tergolek-golek atas tempat goreng, tempat panggang, begitu punya rasa. Nabi Musa tahu. Nabi Musa rasa sampai begitu, ya. Baik. Dan pada satu riwayat, annahu qala wajadtu nafsi kasyatin hayatin tuslahu biadid kasab, bahwasanya Nabi Musa AS bersembah, aku dapat akan diriku pada ketika sakaratul maut itu seperti kambing hidup yang dikupas akan kulitnya dengan tangan orang yang menyembelih akan dia itu. Apa kau rasa sakit mati? Dalam riwayat lain Nabi Musa mengatakan macam kambing disiat kulitnya hidup-hidup. Allah, kan kambing disiat kulitnya hidup-hidup, macam mana rasanya Nabi Musa? Nabi Musa. Dan dalam riwayat lain, an Ibrahim alaihi salam, anna Ibrahim alaihi salam lamma mata qala Allahu azza wa jalla lahu kaifa wajadta al-mauta ya khalili, qala kasafudin qad hummiya wa ju'ila fi sufin ratbin thumma juziba faqala ama inna wa qad hawwanna alaikal maut. Dan bahawasanya Nabi Ibrahim AS ketika ia mati, maka firman Allah Ta'ala baginya, betapa engkau dapat akan sakaratul maut itu, wahai kekasihku. Kekasih Allah, ya. Maka sembah Nabi Ibrahim AS seperti besi yang dibakar hingga merah dan dijadikan di dalam bulu yang basah, kemudian maka dihela akan dia. Maka firman Allah Ta'ala, sungguhnya telah aku mudahkan atasmu akan sakaratul maut itu. Ibrahim macam mana ini? Kalau yang maksud-maksud ni dalam bahasa Melayu ni, kalau kita tak jelaskan, faham tak agak maknanya? Faham jugalah, tak susah sangat, ya. Boleh faham, ya. Kalau kita tak jelaskan, kita baca sendiri, boleh faham tak agaknya punya maksud cakap dia? Ke agaknya ada tak begitu faham sangat? Pada kita, oh no problem, aku faham semua. Baik, yang ada orang bahasa Melayu lama gini, bahasa Melayu lama tau, klasik. Yang ada dibaca, dia tak begitu faham. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya, sebab kalau orang tak faham, kita kena cakap dengan detail-detail lah. Kalau dia faham, baguslah, alhamdulillah. Nabi Ibrahim ditanya Allah Ta'ala, bagaimana kau menghadapi sakaratul mautmu? Nabi Ibrahim mengatakan macam besi panas, dibakar sampai merah. Besi kalau dah panas gitu, kau taruh apa pun melekat tau. Taruh kat kulit pun melekat, taruh dekat tiang, apatah lagi taruh dekat bulu yang basah. Bulu basah, kau ambil besi panas, letak, kan begitu. Bukan setakat dia berasap saja, bulu yang basah tu terus melekat kepada besi panas itu tu, terus ditarik rentap. Macam mana rasanya? Ditarik rentap, bukan setakat bulu dicabut itu saja, besi panas dilekatkan, dipuntal, ditarik daging kulitnya, melekat terus ditarik. Apa kata Allah Ta'ala? Bukankah aku sudah meringankan sakaratul maut untukmu? Itu dah ringan lah tu. Bermakna Allah Ta'ala dah perintahkan, cabut nyawa Ibrahim dengan lembut-lembut dia, dengan baik-baik, dah ringan-ringan. Dah ringan lah tu, dah ringan. Malaikatnya dah ringan, Allah dah perintah ringan. Cuma kitanya yang tak tertanggung. Kitanya yang tak tertanggung, itu dah kira ringan lah tu. Bermakna ada yang lebih berat lagi. Ada yang lebih berat lagi. Ada lebih berat lagi. Dah ringan lah tu. Macam orang demam lah, orang demam. Jangan buka fan lah, saya tak tahan lah. Ini dah slow lah ni kak, dah slow lah ni. Pada kau dah slow, tapi badan aku tak tertanggung. Kan begitu kan? Badan tak tertanggung. Macam orang tak suka pedas, tak tahan pedas. Ini tak banyak, cili setengah batang aja saya taruh. Bukannya gitu. Tak pedas pun.
Tapi pasal dia tak tahan pedas, pada dia dah macam semangkuk cili padi dia rasa. Begitulah. Jadi apa Allah bilang, aku dah ringankan ni, dah ringankan. Dia rasa dah macam punya derita, punya sakit. Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, mautul faj'ati rahatun lil mu'mini wa asafun alal fajir. Mati terkejut itu kesenangan bagi orang yang mukmin dan kesusahan bagi orang yang fasik dan orang yang kafir. Baik. Sekarang kita sebelum masuk syahdan, kita mati mengejut. Mati mengejut ni seberapa daya, kalau boleh jangan mati mengejut. Cara nak mengelak mati mengejut, setiap malam sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insya-Allah tak mati mengejut. Amalkan ya. Saya ingat ini di antara zikir-zikir awal yang mak saya ajar umur saya dalam 4-5 tahun. Inilah setiap malam mak ada mula ajar. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca nak biar tak mati mengejut. Baca. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali biar tak mati mengejut. Amalkan ya. InsyaAllah tak mati mengejut. Kalau mati mengejut juga, jumpa saya. Ustaz, saya dah baca, kenapa mati mengejut? Allah, umpamanya. InsyaAllah tak mati mengejut. Ya, insyaAllah tak mati mengejut. Bismillah. Sebab mati mengejut ni tiap kita baik. Alhamdulillah selalu menjelaskan, tidak begitu elok. Baik bagi orang mukmin, tak baik bagi orang jahat. Kita ni orang baik ke orang jahat? Faham sajalah. Jadi kalau mati mengejut ni, sayugia ada diberi peringatan. Kalau mati ada mengejut, kan terperanjat, semalam tengah duduk dengan saudara mara, makan lontong, makan soto, besok dah dalam tanah sendirian, kan terperanjat. Kan terperanjat. Yang ada kan dengan atas pentas tengah joget kan, tiba-tiba sakaratul maut, nampak malaikat, kan terperanjat. Dan keluarganya terperanjat, trauma tau. Terkenang, bapa engkau mati, tak sempat pesan apa-apa pun, tak sempat nak rawat dia sakit pun, tiba-tiba hilang macam disambolang. Sedih, menangis kan. Tapi kalau sakit, orang dapat preparation, emotionally prepared. Emotionally prepared. Sebab mati something yang sangat sakit tau, sangat duka cita. Paling kesedihan mati siapa? Paling sedih mati anak, kemudian mati isteri, kemudian mati suami, kemudian mati mak, kemudian mati bapa. Jadi bermakna suami rasa lebih sedih mati isteri daripada isteri rasa mati suami. Isteri mati suami rasa pedih kan? Ketahuilah, kalau anda yang mati suami anda rasa lebih dahsyat pada ini. Sedih sekali, sedih. Sebab sebetulnya siapa bergantung lebih pada siapa? Isteri bergantung pada suami tu. Ini suami bergantung pada isteri tu. Isteri dia merdeka. Suami yang punya gaji tapi dia yang bebas hias rumah apa semua. Suami memang tak kat rumah selalu. Jadi berapa jam tu dia macam biasalah, memang dia pergi kerja, dia apa semua. Tetapi kalau suami memang dia pergi kerja, balik mesti dengan isteri. Ni balik, dia pergi kerja balik, tak ada. Dia bergantung, masak dia, makan dia, layan dia semua. Isteri tak ada, Allah sedihnya, sepinya. Sebab itu lekas kahwin lain. Sebab mereka sedih, duka cita. Begitu ya. Jadi memang paling sedih sekali ialah kalau mati anak, kemudian mati isteri, kemudian mati suami. Kemudian mati suami. Kemudian mati mak, kemudian mati bapa. Kemudian mati bapa. Jadi kalau mati ahli keluarga kita terperanjat, yang mati terperanjat, yang hidup pun terperanjat. Tapi kalau diberi sakit 1-2 hari paling tidak. Kalau di ahli maksiat sekalipun, malam ni dia demam, tak pergi disko. Duduk rumah paling tidak kurang dosa dia, ya tidak? Kalau dia ahli sedar, dia makin kenapa tak sembuh? Dia macam bayi-bayi kita ni dah kena standby lah. Kalau demam sikit ke apa, 1 hari tak kebar, 2 hari tak kebar, dah mula cari kain batik, dah mula susun lah. Jadi kalau pakai sembuh pula, alhamdulillah, simpan balik kain batik tu umpamanya ya. Dah kena siap-siap. Bayi-bayi kita tak boleh tidak. Satu lain macam sikit aja rasa, macam bengal-bengal sikit saja, lekas-lekas. Sebab itu yang ada orang tua-tua kita senantiasa tahu, ni orang muda-muda tak tahu orang tua-tua punya cerita tahu. Macam kita mesti ada jumpa doktor. Kadang tak sakit pun jumpa doktor, sengaja minta cek. Dengan maksud apa? Kalau aku mati, doktor kasih surat dia, kalau tidak jadi tak payah bawa mayat aku pergi hospital. Begitu senantiasa. Dan saya belum dapat IC Malaysia. Doakan saya mudah-mudahan dapat IC Malaysia. Tapi saya buat IC saya sendiri. Kalau nak buat pun bagus. Sebab IC saya Singapura, nanti aku takdir mati tengah jalan, orang simpan kat mortuary, keluarga cari semua kan, dia kontak Singapura berapa lama. Saya buat IC saya sendiri. Nama, alamat,
contact number. Ada nama Haji Muzi pun ada sini. Jadi kalau aku mati di KL, contact fulan. Kalau aku mati di Batu Pahat, contact fulan. Jadi senang. Kita dah tua-tua kena ada gini, IC buat sendiri. Tapi ni tak boleh pakai untuk apa tu namanya, kad tepuk tu, touch and go. Tak boleh pakai, dia tak boleh isi duit, begitu. Jadi kena buat IC sendiri. Kena, kita orang tua-tua kan, kita mana tahu kita jalan, kita mati, ahli keluarga kita cari ke mana-mana, tak ada. Kalau kita memang senantiasa ada IC ke tu, orang sini tak apa, kita kan IC kita, IC saya ada alamat Hadramaut, ada alamat Singapura, ada alamat mana dia nak cari aku, begitu. Ahli keluarga kita cari-cari tak jumpa, kita dah 2 hari beku dalam peti ais hospital. Allah, nanti dia kontak kedutaan lah, kontak apa semua kan, aku dah siapkan kontak number, begitu. Begitu dah siap-siap ya. Sebab itu yang orang tua-tua semua pergi doktor. Tak sakit pun, sebulan sekali pergi doktor. Doktor, tolong doktor dia, kalau saya mati doktor kasih surat dia, jadi anak-anak saya tak susah. Begitu ya. Jadi ada alasan kan, kalau tidak doktor nak kasih surat pun takut juga kan. Jadi apa doktor, ada rekod lah sedikit sakit dia apa semua begitu. Orang-orang tua-tua tahu, kita dah tua-tua, dah ini kegiatan kita kalau anda nak tahu. Itu kegiatan kita kalau anda nak tahu, kita punya siap-siap untuk mati begitu. Kita punya hidup ni setakat layankan berapa hari saki-baki saja. Setiap kali dapat masuk tahun baru hijrah je teringat dapat jumpa ke tidak. Awal tahun dah bacakan, akhir tahunnya jumpa ke tidak. Begitu ya. Jadi mati mengejut tidak begitu elok ya bagi tuan punya diri dan juga pada ahli keluarganya. Jadi seyogianya Allah Ta'ala kasih peringatan. Peringatan boleh siap-siap. Boleh siap-siap. Saya tak tahulah kata orang alim. Saya belum try lagi sebab belum mengalami. Amalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Kalau kau boleh baca sampai habis bermakna masih nak panjang umur. Kalau nak meninggal dunia lupa. Baca tak boleh. Buka Quran baca boleh, lepas tu ni ambil tak boleh lupa. Siap-siaplah tu. Siap-siaplah itu. Semua tu ada dikasih signalnya. Kasih signal kena 2 ayat penghabisan surah At-Taubah. Surah Taubah ya. Begitu ya. Itu amalan orang-orang salih dahulu ya. Kita kan nak mati, kada bayar kita nak bikin apa? Kan nak kena congaknya, jaganya, tak ada, mati saja begitu ya. Baik. Syahdan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Syahdan ni bahasa Melayu ke bahasa Arab? Syahdan bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Kata Habib Abdillah, dia bahasa campuran. Syahdan ni apa tahu? Sah. Dan jadi apa-apa aku cerita tadi tentang sakit mati semua, sah dah habis. Dan berikutnya dia macam bukan totally new topic, tapi subtopik sudah habis, new subtopik masuk baru. Jadi syahdan ni tak boleh awal mula-mula buka cerita syahdan tersebutlah kisah. Apa yang belum ada sah macam mana nak dan? Awal mula bermula tersebutlah kisah, boleh. Dah tengah-tengah baru syahdan. Sampai sekarang ya tuan-tuan guru pondok setengah-setengahnya kalau berbual dia ada syahdan tau. Sampai sekarang dah begitu gini dah bual-bual amma ba'du. Adapun daripada itu ada amma ba'du. Kemudian bermula adalah madrasah ini ada bermula cakap dia. Tidak bual-bual syahdan. Mari kita pergi makan, ada syahdan. Allah, cakap dia bahasa kitab dia gunakan begitu ya. Sampai sekarang setengah-setengah guru pondok kalau kita jumpa di Fatani, di Kelantan, setengahnya masih cakap guna bahasa kita. Orang yang muda-muda sekalipun. Macam Ustaz Ibrahim Al-Banjari Johor. Dia punya kitab, dia orang kita sekarang ni lebih kurang saya juga muda dia lagi sikit. Tulis kitab bahasanya bahasa ginilah semua. Pada kita inilah bahasa kegunaan kita, bahasa penulisan kita inilah bahasanya. Syahdan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kesusahan mati itu 3 perkara. Ini yang kita sebut tadi. 3 perkara kesusahan mati. Allah, semua ya, semua tolong ambil perhatian ya. 3 perkara kesusahan mati. Pertama, kesusahan pada ketika sakaratul maut seperti yang sebut dahulu. Sakaratul maut, susah sakaratul maut. Sakitnya macam keluar daripada lubang jarum. Sakitnya macam dihempap 7 petala langit. Sakitnya macam kambing disiat kulit hidup-hidup. Sakitnya seperti burung atas panggangan. Sakitnya seperti bulu ditarik daripada besi panas. Baik. Kedua, kesusahan pada ketika melihat akan malakul maut.
muka Israel. Allah punya seram muka Israel, seram ya, seram ya, seram muka malaikat Israel, seram. Tapi kalau dia nak ambil orang baik, punya cantik muka dia, punya cantik muka dia, cantik tau muka Israel. Kalau nak cabut orang baik, cantik sekali, lembut sekali. Tapi mukanya macam mana pun tak ada senyum. Mukanya memang tak ada senyum. Mukanya mesum saja, tapi tak menakutkan. Kalau nak ambil orang baik, mukanya pleasant walaupun tak ada senyum. Dia memang tak pernah senyum. Dia tak ada, tak bukan senyum pada wajah dia tu. Tapi tak menakutkan. Tapi kalau nak mengambil orang jahat, nanti kita tengok macam mana muka Israel, muka Israel. Ketiga, kesusahan pada ketika melihat oleh segala orang yang berbuat maksiat pada ketika sakaratul maut itu akan tempat mereka yang di dalam neraka jahanam. Allah. Ini keputusan mati kau, mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Neraka tempat kembali kau macam mana? Tolong nak, apa ayah nak pergi tempat sini, tolong nak, tolong ya Allah, nak minta kasih 1 detik lah, 1 detik saja, tolonglah, tolong. Pas saja tak masuk jadi tempat itu. Fail aja selama-lamanya dalam tempat itu. Tak akan cemas, takutnya meronta-ronta, merayu-rayu, nangis, mayat tu nangis sendiri, meraung-raung dalam kubur sendiri, tolong, mana sofa aku, mana Mercedes aku, tolong, dah 3 bulan tak minum air walau setitik, tolong lapar, tolong sakit, kena pukul, tolong tak henti-henti azab, tolong kenapa berubah keadaan begini, tolong menyesalnya aku, tolong, tak ada siapa dapat tolong. Tak ada siapa dapat tolong. Allah. Agak-agak kita baca kitab ini perlu tak kita baca? Ini semua bukan cerita atuk kita yang meninggal dunia, ini cerita kita yang akan meninggal dunia. Atuk kita memang dah rasalah. Kita yang akan meninggal dunia pun akan mengalami perkara ini semua. Ya. Baik. Adapun kesusahan yang kedua, iaitu kesusahan pada ketika melihat malakul maut, seperti yang disebut dalam hadis. Yang pertama dah sebut tadi, ya, tentang sakitnya mati dah sebut. Yang kedua, muka malaikat Israel. Baik itu ya, saya kat kampung-kampung kita jalan, kadang-kadang orang cerita macam-macam tau. Kita ni seram-seram juga. Aku nak pusing jauh, kena shortcut juga, gelap-gelap kan kat kebun-kebun jalan malam-malam kan. Seram tau, kau takut nampak apa-apa ke apa. Ada orang bilang, nampak gini, takutnya. Kadang-kadang takut tak takut lah jalan juga. Dalam hati kita, wahailah hantu, kau janganlah menjelma. Kalau kau menjelma, kau nak takutkan aku, nanti ada satu muka yang lebih aku takut lagi, muka Israel. Tak ada mana bayang dengan muka kau, wahai hantu. Jadi kau tak payah jelma, sudah lah ya. Kadang-kadang kita jalan kan, nak shortcut masuk dalam kebun-kebun kan, nak shortcut kat kampung-kampung kan, jalan kebun jalan kat situ, gelap gulita kalau malam. Siang cantik, wah saujana, mata memandang, wah hijau, fresh. Malam cuba kau jalan, Allah, dalam kita jangan enjin mati ya. Macam drama kan gitu kan. Jalan takut sambil sekarang beranikan diri. Ya Allah, kalau takdir berlindunglah, janganlah sampai hantu ni menjelma. Kalau kau menjelma, aku takut. Tapi satu masa nanti ada lebih aku takut daripada muka hantu tu. Iaitu wajah Israel, ya. Inna Ibrahim alaihi salam qala lil malakil maut alaihi salam, hal tastati'u an turiyani suratan allati taqbidu biha ruhal fajir, faqala la tutiqu dhalika, qala bala a'rid anni, fa'arada anhu, faltafata fa idza rajulun aswadu qa'imus sya'ri muntinur rihi aswadu thiyabi yakhruju min fihi wa min kharihi lahabun nari wad dukhan faghushiya ala Ibrahim alaihi salam falamma afaga wa qad ada malakul maut ila suratihil ula qala ya malakul maut law lam yalgal fajiru indal mauti illa surata wajhika lakana hasbah. Bahawasanya Nabi Ibrahim AS berkata bagi malakul maut, adakah engkau kuasa bahawa engkau melihat akan rupa engkau ketika mengambil dengan dia akan roh orang yang fasik dan yang kafir? Maka bersembah malaikat maut,
tiada kuasa engkau melihat akan demikian itu, wahai Nabi Ibrahim. Maka berkata Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bahkan kuasa aku melihat akan yang demikian itu. Maka berkata malakul maut, berpalinglah engkau daripadaku. Maka berpaling Nabi Ibrahim alaihissalam daripadanya. Kemudian berpaling ia kepadanya. Maka tiba-tiba adalah malakul maut itu berupa seperti seorang laki-laki yang sangat hitam, yang berdiri segala bulu tubuhnya, lagi sangat busuk baunya dan sangat hitam kainnya, padahal keluar daripada mulutnya dan daripada hidungnya itu api yang bernyala-nyala dan asap. Maka lalu pingsanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian maka ingat dia daripada pingsannya itu, dan telah kembali malakul maut itu kepada rupa seperti rupa yang dahulu itu. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahailah malakul maut, jika tiada dapat orang yang fasik itu melainkan rupa kamu yang demikian itu, nescaya adalah memadai kesusahannya. Nabi Ibrahim ni cemburu, sangat cemburu orangnya, ya, sangat cemburu. Kalau keluar rumah, kunci, masuk rumah kunci. Jadi tak ada siapa boleh masuk. Apabila dia keluar rumah, dia kunci. Sekali dia balik tengok ada laki-laki kat dalam rumah dia. Siapa awak? Saya malaikat maut. Oh, malaikat maut. Tak apalah. Wahai malaikat maut, tunjukkan aku muka engkau cabut nyawa orang jahat macam mana. Tak tertanggung kau Nabi Ibrahim, tunjuklah boleh aku tertanggung. Kau paling. Nabi Ibrahim paling saja, paling balik, dia paling pingsan dia terus. Kenapa? Pakaiannya hitam lagi busuk, badannya berbulu, berdiri teracak. Kemudian bercula-cula matanya dengan api dan juga daripada hidungnya ada juga keluar asap, semuanya begitu. Busuk sekali baunya. Allah. Malakul maut sejumlah makhluk yang tidak cantik. Dan ini yang kita akan hadapi tu. Ini kita akan hadapi. Baik itu senantiasa berwuduk ya. Orang kalau Israel datang depan dia, dia sedang berwuduk, dia tak terperanjat. Dia tak terperanjat. Bayangkan kita tengah duduk sekali toleh nampak beruang, kan terperanjat. Padahal beruang dah berkali-kali juga kita tengok dekat zoo, dekat televisyen kan. Ini sebelah kita tu ada beruang, kan terperanjat. Ini malaikat maut lebih menyeramkan daripada beruang. Begitu. Tengok terperanjat dengan kainnya hitam, baunya busuk. Malaikat maut terjumlah makhluk yang tidak cantik. Kulitnya kalau biasa, kulitnya lebam pucat. Lebam pucat, kekuningan, pucat, birat warnanya, birat pucat warnanya. Kemudian tingginya, besarnya, segala air di seantero dunia ini kalau dituang atas kepalanya basah pun tidak. Hanya macam uap yang setitik saja. Besar tak? Badannya berbulu, bulunya berdiri macam bukan bulu landak, berdiri macam mana tahu? Badannya berbulu-bulu, setiap bulu ada cabangnya, dan setiap cabang ada muka-muka menyeringai dengan menjerit-jeritnya, macam mushroom lah. Macam cauliflower, macam mushroom lah. Ada kepala, ada cabang-cabangnya gitu. Cantik tak agaknya? Satu mukanya saja menakutkan, berapa banyak muka. Setiap bulu ada cabang-cabangnya dan setiap cabang ada mukanya. Begitu. Itu yang akan cabut nyawa kita. Itu yang cabut nyawa kita. Allah. Cabut nyawa. Mana tak pingsan Nabi Ibrahim AS. Maka bila sadar Nabi Ibrahim AS berkata, wahailah malakul maut, kalau bagi orang mati tu tidak ada ujian kecuali muka engkau ni, cukuplah sebagai ujian. Begitulah. Cukuplah sebagai ujian. Malakul maut sabut nyawa, seram muka malaikat maut. Dan mana kita tak berdebar, kita tengah mandu-mandu, tahu-tahu boleh Allah selamatkanlah sampai rumah, pelindung, janganlah aksiden ke apa. Kalau tidak, ini aku sampai ke sempang sana, sempang rumah aku sampai sempang dulu ke, ataupun Israel yang menakutkan dah menunggu dahulu. Kalau betul-betul dah sampai ajal kita, tak sampai simpang rumah kita, tahu-tahu yang menakutkan, yang menyeringai depan muka kita, kita nampak. Sangat takut malaikat Israel ini, sangat takut. Baik. Inilah kesusahan yang dilihatkan bagi orang yang berbuat maksiat. Adapun orang yang membuat ibadat yang saleh, yang takut akan Allah Ta'ala, maka iaitu melihat dia akan rupa malakul maut dengan rupa yang amat elok, yang menyukakan akan dia, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, Inna Ibrahim alaihissalam kana rajulan ghayuran wa kana lahu baitun yata'abbadu fihi wa kana idza kharaja aghlagahu faraja'a dhata yaumin fa idza bi rajulin fi jawfil bait
Faqala man adkhalaka dari? Faqala adkhalaniha rabbuha. Faqala ana rabbuha. Faqala adkhalaniha man huwa amlaku minni wa minka. Faqala man anta? Minal malaikah? Qala ana malakul maut. Qala hal tastati'u an turiyani as-surata allati taqbidu fiha ruhal mu'min? Qala na'am. Fa'rid anni. Fa'arada anhu thumma altafata fa idza huwa bishabin fadhakara min husni wajhihi wa husni siyabihi wa tibi rihihi faqala ya malakal maut law lam yalqal mu'minu indal mauti illa surataka kana hasabah. Ni bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ialah laki-laki yang sangat cemburu dan adalah baginya rumah tempat berbuat ibadat di dalamnya, ya, tempat dia punya ma'bad. Dan adalah ia apabila keluar daripada rumahnya itu maka mengunci akan pintu rumahnya itu, maka kembali ia pada suatu hari ke rumahnya itu, maka tiba-tiba terdapat dia dengan laki-laki di dalam rumahnya itu. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang memasukkan dikau ke dalam rumahku ini? Maka berkata lelaki itu, telah masukkan akan daku ke rumah ini oleh orang yang memiliki rumah ini. Maka berkata Nabi Ibrahim, aku adalah orang yang memiliki rumah ini. Maka berkata lelaki itu, telah memasukkan akan daku ke rumah ini oleh yang terlebih memiliki rumah ini daripada aku dan daripadamu. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam lagi, siapakah geranganmu? Apakah kamu daripada malaikat? Maka berkata laki-laki itu, aku adalah malakul maut. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahailah malakul maut, adakah engkau kuasa bahawa engkau lihatkan akan daku akan rupa engkau ketika mengambil di dalamnya nyawa orang yang mukmin? Maka berkata malakul maut, bahkan maka berpalinglah engkau daripadaku. Maka berpaling ia daripadanya. Kemudian maka berpaling ia pula kepadanya. Maka tiba-tiba melihat Nabi Ibrahim alaihissalam akan malakul maut itu, padahal rupanya seperti orang yang muda. Maka menyebut ia daripada sangat baik mukanya dan sangat baik kainnya dan sangat harum baunya. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai malakul maut, jika tiada terdapat orang yang mukmin pada ketika matinya itu melainkan akan rupamu yang sangat elok ini, nescaya adalah memadai akan kesukaannya itu. Nabi Ibrahim masuk, nampak laki-laki, tengok, siapa engkau? Kemudian minta, oh engkau malaikat maut, boleh kau tunjukkan aku cara kau ambil nama orang baik-baik? Paling Nabi Ibrahim macam tadi juga, paling lagi, tengok amboi cantiknya, berseri-seri wajahnya, putih bersih pakaiannya, harum baunya, sampai Nabi Ibrahim bilang, kalaulah bagi orang mati tak ada kenikmatan lain kecuali tengok muka engkau ni, dah cukup nikmat lah tu namanya. Dah cukup nikmat. Dah cukup nikmat. Saya share sikit lah ya. 2 minggu sebelum mak saya meninggal. Mak meninggal umur 75. Boleh masak, boleh apa semua. Cuma tak begitu kuat. 5 hari sebelum dia sakit meninggal, tiba-tiba lemah, letih terus. Masuk hospital, doktor bilang tak ada apa-apa, sakit tua. Tiba-tiba doktor bilang dah mula, anggota dia semua dah mula tak kuat. Selang besoknya terus dah keluh lidah, tak ada cakap. Tunggu sebelum subuh hari Jumaat meninggal. Alhamdulillah mak meninggal sebelum Jumaat. Mati dalam tidur, rapat matanya. 2 minggu sebelum dia meninggal saya mimpi. Saya duduk di tiang Masjid Sultan Singapura. Saya duduk lepas saya jadi imam sembahyang subuh. Lepas tu saya duduk dah baca doa wirid, saya tertidur. Sebelum tidur kan kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kan, syahadat dulu. Kemudian saya tertidur, dalam mimpi saya ni seolah-olah sakit dalam katil hospital. Tapi datang malaikat maut. Orang bilang malaikat maut, cantik mukanya, putih, bajunya light beige sekali, pakai long sleeve. Mukanya Arab pun tidak, Pakistan pun tidak, orang putih pun tidak, Uzbekistan pun tidak. Tapi muka-muka gitulah, cantik sekali. Tengok, dan orang bilang ini malaikat maut. Saya bilang, oh datang nak cabut nyawa aku agaknya. Saya nak syahadat, lidah dah keluar. Tapi sebelum aku tidur tadi dia syahadat. Mudah-mudahanlah diterima sebagai syahadat penghabisan aku. Kita standby dia cabut nyawa kita, tak pula cabut, tersadar. Ya, aku mimpi jumpa malaikat maut. Saya cerita dengan kawan saya, seorang sahabat saya. Kawan kita tu baiklah ya.
Apa dia bilang, hati-hati tau Abu Zaki, biasanya katanya kalau begini bermakna ada orang terdekat dengan kita yang dia nak ambil. Jadi dia tunjuk dulu muka dia macam mana. Jadi apabila mati ya orang yang kita kasihi, kita tahu siapa dalam keadaan macam mana yang cabut nyawa dia tu. Kita tunggu siapa agaknya dalam keluarga nak mati, yang terdekat. Mak kita rupanya. Tapi mudah-mudahanlah yang aku nampak tu bahkan lebih cantik lagi lah, mudah-mudahan yang cabut nyawa mak aku. Almarhumah isteri nak meninggal pun saya nampak begitu, nampak malakul maut. Perhatikan, dan isteri nak ikut dia, kita tengok, tapi kita tahu dalam mimpi tu malakul maut. Tapi kenapa kau nak ikut dia, kenapa tak nak ikut aku? Rupanya memang nak ikut dia, kita kalau mimpi malakul maut, tak lama lah ahli keluarga kita agaknya lah biasanya ya begitu ya, nak meninggal malakul maut. Cantik kalau sabut nyawa. Ini tu setakat yang kita nampak, Nabi Ibrahim nampak jauh lebih cantik lagi lah. Cantik tak mengerikan sekali ya, lembut wajahnya ya, beige bajunya, putih bersih begitu. Allah, malakul maut. Syukur dia mimpi-mimpi ni khabaran daripada orang dah mati ya. Kadang-kadang lepas satu orang meninggal, apa khabar dia tu, minta-minta dapatlah mimpi. Kadang tak mimpi sampai hari ni. Kadang-kadang dapat mimpi dengan macam-macam informasi lagi dapat mimpi ya. Orang-orang salih lagi kita, orang macam kita dapatlah juga merasa mimpi-mimpi begini ya, alhamdulillah ya. Orang-orang macam kita, orang salih lagi macam-macam dia boleh mimpi tau. Orang salih macam-macam dia boleh mimpi, macam-macam dia boleh nampak lagi. Macam-macam dia boleh pengalaman lagi, boleh bincang dalam mimpi, boleh meeting, boleh apa. Kita orang awam macam kita dapat setakat gini-gini pun syukurlah, alhamdulillah dapat juga perkhabaran ya. Orang salih lagi macam-macam dia orang nampak, macam-macam apa perkhabaran mereka dapat terima. Kuliah kita pukul berapa habis? 12.30 ya. Baik. Saya ni masjid ni bagus tau, dia dah buka kuliah. Bab mati pulaknya kan. Di satu tempat lepas PKP ada satu tempat tu belum nak buka kuliah. Kita baca kitab ni juga, baru berapa muka surat juga. Yalah kita tunggulah. Padahal aku tengok macam SOP-nya dah boleh, tapi kadang-kadang setengah tempat kan AJK-nya belum bersedia. Aku tak nak paksa. Tapi kita bilang ini bab mati. Lambat-lambat tunggu tak bagus. Ini bab mati, sedangkan kawan-kawan aku nampaknya ramai dah dekat mati. Jadi kalau lambat-lambat delay, tak dapat khabaran kan tak elok ya. Jadi mau tak mau kita cari tempat lain. Kita minta maaf lah, we cannot wait any longer. Kalau masih dalam PKP ada SOP-nya belum boleh buka, tak apalah, kita apa tu. Tapi kerana dah boleh buka, bermakna tempat lain dah boleh ada. Kau tak nak, okeylah, kita hormati, kita tak nak desak. Tapi aku cari tempat lain. Tajuk ni penting ya, kita bincang. Yang kita akan nampak ini semua kita akan alami. Nama muka malaikat maut, apa gerunnya malaikat maut, lemah lembutnya malaikat maut, sakitnya mati. Bayangkanlah sebab itu Nabi suruh ingat mati. Ada satu orang perempuan dengar cerita ya. Dia kahwin lama tak bunting-bunting. Tak ada anak. Gemuk dia. Sekali pergi berobat, sekali satu doktor bilang sama dia, tak aman lagi, rupanya kau ni ada penyakit, dalam tempoh tak lama kau akan mati. Allah, dia punya sedih, tak lalu makan, tak lalu apa, sampai dah kurus, tak mati pula, bunting. Jumpa doktor macam mana gini? Dia bilang bunting, bagus, berhasil juga. Sebab doktor nakkan dia kurus, tapi susah nak kuruskan dia. Bilang dia nak mati, jadi dia kurus. Doktor cari hela. Jadi dia ingat dia nak mati, dia takut tak selera makan, kurus, hilang segala blocking mengandung. Mengandung kata, kalau gitu hasillah mana aku punya terapi ni ya. Terapi mengakalkan dia gitu ya. Terapi membohongi dia. Sebab itu bukan bohonglah, helahnya doktor ya. Kalau gitu hasil tahniah. Habis doktor saya sakit nak mati. Itu sengaja aku nak buat kau kurus. Jadi aku bilang kau nak mati, kau takut tak selera makan, kurus, dah kurus sihat, dah sihat mengandung. Begitu ya. Tu cerita. Jadi kalau nak mengandung, baca bab ini banyak-banyak. Kau takut tak selera makan. Nabi bilang
kalaulah haiwan tahu apa yang kau tahu, nescaya kau tak akan minyak daripada dia. Kenapa? Dia tak ada minyak, kurus badan dia. Jadi haiwan tak tahu dia nak mati, tak tahu sakaratul maut, tak tahu apa. Dia memang dia tak tahu. Engkau tahu. Dia tak tahu ada sakaratul maut, sebab itu dia makan sampai dia gemuk. Kita pun sembelih dia. Engkau dah tahu, engkau janganlah gemuk. Jadi maknanya kalau kita ni gemuk-gemuk, maknanya tak ingat mati. Maknanya kalau ingat mati senantiasa kurus, tak boleh selera makan, tak boleh selera makan, sampai begitu ya. Kesusahan pada ketiga, kesusahan pada ketika melihat segala orang yang berbuat maksiat pada ketika sakaratul maut itu akan tempat mereka yang di dalam neraka Jahannam. Seperti sabda Nabi SAW, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta yu'lama aina masiruhu wa hatta yara mag'adahu minal jannati awin nar. Tiada keluar seorang kamu daripada dunia ini sehingga mengetahui ia ke mana tempat kembalinya, dan hingga melihat ia akan tempat kedudukannya itu daripada syurga ataupun neraka Jahannam. Allah. Tidak meninggal dunia kecuali nampak. Kau akan kembali kepada ini. Mati pun tak apalah, mati tak apa. Lulus rupanya. Alhamdulillah. Tempat balik ini, ya Allah, macam mana malaikat maut sekejap meronta-ronta, menjerit-jerit. Mati juga. Mati juga diperlihatkan. Yang ada ketika diperlihatkan, dia dah tak ada cakap lagi lah. Dah keluar. Yang ada Allah kasih can, dia boleh sempat cerita lagi. Allah Ta'ala kasih can, dia boleh sempat cerita cantiknya, tamannya, cantiknya, dia dah nampak. Allah Ta'ala kasih, dia boleh sebut. Itu bahagian orang masing-masing ya. Bahagian orang masing-masing boleh sebut. Bagaimana Baba Abdul Aziz bin Syafi'i, ketua ulama Fatani dulu, nak meninggal dunia, dah minta keluarganya bersihkan dia, mandikan dia, salin pakaian. Duduk diam, tak cakap, standby aja. Tiba-tiba dia alert. Yang menjemput dah datang dah. Dia dah nampak malaikat. Ceria wajahnya terus. Meninggal dunia. Habib Ali bin Ja'far nak meninggal dunia. Minta cucunya ambilkan air. Cicitnya duduk sebelah dia. Cucunya tengah ambilkan air, dia bilang cicitnya, diorang dah tunggu Habib tu. Habib pergi dulu ya. Sempat cakap cerita begitu ya. Habib Ali bin Ja'far. Begitu ya. Dah sebut tempat kembalinya. Wali-wali. Habib Abdullah bin Alwi Skudai, Imam Masjid Abidin, Johor. Cerita dia bilang atuk ke moyang dia gitu nak meninggal dunia. Kadang-kadang yang nak mati dapat khabaran. Sebab itu yang ada wali-wali boleh jamin, nanti aku akan bersama denganmu, aku akan begitu. Mereka tahu tempat kembali mereka macam mana ya. Dia dah beri khabar. Maka orang salih ni nak meninggal dunia, maka dia atuk dia nak meninggal dunia, datang Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi datang jumpa atuk dia. Wahai Habib Fulan, aku dapat khabar tempat kembalimu baik. Maknanya kau akan mati husnul khatimah. Ini khabar daripada Allah Ta'ala. Wali yang sampaikan, malaikat sampaikan sama. Tempat kembalimu baik, kau akan dapat mati husnul khatimah baik. Sukanya dia, wahai Habib, apa sebab aku dapat begitu? Atas apa sebab? Lantaran 3 perkara. Yang pertama, engkau sembahyang malam tak tinggal walau 2 rakaat. Yang kedua, engkau tak pernah menyinggung pun perasaan orang tua engkau walau sekali. Tak pernah menggoreskan, jangan kata melukakan hati. Gores pun tak pernah, singgung pun tak pernah. Begitu ya. Yang ketiga, engkau selalu menjalin silaturahmi. Jadi dia dapat tahu sebelum mati, dia dapat tahu khabar ke mana dia kembalinya. Dapat tahu khabar ke mana dia punya kembalinya. Dapat tahu ya. Begitu. Macam Sayyidina Ali sebelum mati dan jumpa Rasulullah. Sayyidina Ali tengah puasa. Ali besok puasa, nanti buka dengan kami ya. Nanti buka dengan kami. Betul, buka dengan Nabi SAW. Dan beri khabar dulu tempat kembalinya macam mana ya. Tempat kembalinya macam mana. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam sebelum mati mimpi jumpa guru dia. Ya Sayyidina Al-Faqih, murid dengan guru tapi murid lagi tinggi. Cepatlah engkau mati. Orang-orang di kubur Ban Zambal dah tunggu-tunggu engkau tahu. Dah tunggu-tunggu. Dia penghulu ahli barzakh juga. Kau belum mati-mati dia tunggu, kau tak sabar nak tunggu kau mati. Cepatlah mati, nantilah belum ajal aku. Boleh tahu khabar orang-orang salih dah tunggu dia pada mati dia. Dah dapat khabar lagi, dah minta. Orang dah invitation dah sampai dulu. Sebelum mati orang dah bilang, kami dah tunggu-tunggu kau untuk kembali kepada kami ya. Begitu, dah dapat khabar. Yang ada orang dia nak mati, dia dah kasih khabar, kasih berita
Maka dia dah tahu bila dia nak mati, bagaimana keadaan matinya, dah tahu. Dah tahu. Na'udzubillah, yang ada orang pula dia kasih tahu. Yang ada budak, ada satu orang di ibadat, dekat tempat ibadat dia tu, ibadat tekun, punya tekun. Sampai orang tanya, "Tuan, kenapa tuan ibadat sampai begini tekun di sini?" "Dulu aku di sini sebagai khadam kepada guru aku. Guru aku yang di sini, sekarang aku ganti tempat dia. Yang buat aku tekun kenapa? Guru aku dulu orang alim, orang saleh. Aku khidmat dengan dia. Tiba-tiba sebelum matinya dia berpesan, 'Wahai anak aku, nanti apabila aku mati, kau tak payah mandikan aku, tak payah kapankan aku. Kau masukkan aku dalam tong, kau bawa aku kat sebelah tempat kaki bukit sana. Nanti ketika itu ada orang pun bawa tong juga datang, kau tukar tong aku dengan tong dia. Tong dia tu kau kendalikan macam seolah-olah macamlah aku. Kau mandikan, kau kafankan, kau sembahyangkan, kau kebumikan. Tong aku serahkan sama dia.' Sekali bilang mati tak lama, budak ni pun bawa lah mayat dalam tong begitu aja, tak dimandikan, tak apa, bawa. Ingatkan antara orang lain mandikan ke malaikat mandikan. Sekali jumpa budak Nasrani, bawa tong mayat padri dia. Dia bilang, "Engkau bawa mayat, aku bawa mayat, mari kita tukar." Dia bilang, "Padri aku pun bilang, kalau aku mati, kau jangan kapankan aku cara mereka, jangan kebumikan aku, kau bawa nanti tukar." Dia bilang tulisannya bahawasanya dia akan mati dalam Islam. Maka biar budak ni yang mandikan dan kafankan. Dan guru dia mati dalam kafir. Maka guru bilang, "Aku dah dapat tahu aku mati dalam kafir. Kau hantarlah aku ke sana." Betul-betul. Jadi dah tukar pun tong dia. Tukar. Jadi dia mandikan kapankan padri tu yang last minute masuk Islam. Yang budak ini bawa pergi gereja yang kiai ni tadi, ulama ni tadi. Allah. Dia bilang, "Aku dengar gini, tuan guru aku mati dalam su'ul khatimah dan dapat khabar sebelum mati dia akan masuk neraka dan mati dalam kafir." Mana tak aku takut, maka dia ibadat, takut pada Allah Ta'ala. Seram ya. Jadi sebelum mati, yang ada orang ketika sakaratul maut itu pasti nampak. Tapi kata Nabi bilang, tak akan mati, tidak akan keluar roh daripada jasad kamu kecuali kamu dah dinampakkan. Sama ada sakaratul maut atau before. Pokoknya sebelum mati dah nampak. Maka yang ada dah nampak before, macam tadi kan, ada orang wali boleh nampak, yang dia sendiri nampak, sendiri tahu, ya. Maka tak payah. Ni Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad Gombak tengah sakit tenat sekarang ni. Dah seminggu lebih tak makan saja. Orang-orang salih ni kalau nak mati dia tak makan tak? Tak makan. Sayyidina Syekh Bakar bin Salim 40 hari tak makan, tak minum setitik pun. Duduk saja. Sayyidina Fakil Mukaddam 120 hari tak makan, tak minum, tak mati. Penghabisan meninggal. Betul ya. Dia bersihkan jiwa dia dan dia dah mula nak masuk separuh zon sana tau. Dia dah mula santapan sana sebab dia dah tak nak makanan dunia lagi. Begitu. Ni Habib Muhammad Gombak kata Habib Abdul Rahman Haddad semalam cerita, dia dalam tak sadar dia, tapi anak dia nampak dia macam petik apa tu? Petik buah, entah buah apa dia petik. Dalam dia tak sadar, dalam orang saleh, sakit kencing manis, kesian, dah tua, umur 86. Sampai potong kaki, tapi tak cakap kecuali alhamdulillah saja. Kalau kita jumpa dia puncak alhamdulillah tu macam dapat pangkat ke dapat kereta besar gitu. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah Taala. Macam mana pun sakit dapat dirawat. Alhamdulillah, syukur dapat sakit pun dah tua. Alhamdulillah. Habib Abdullah Jufri guru saya pun begitu. Alhamdulillah. Ni sekarang dia tengah tenat. Kita mudah-mudahan dia sembuh dan Allah Taala ringankan bagi diri dia, berkati dia ya. Begitu ya. Kadang anak dia nampak dia mula gitu. Dalam dia tak sadar, nampak dah mula begitu. Orang-orang salih ni, Allah, kita dengar orang-orang mati tu macam-macam cerita ya. Kita tak tahu macam mana nanti ya. Syukur ini kita kongsi ni, kita nama kita pagi ni, kita ngadu nasib bersama. Sama-sama kita duduk ni, kita ngadu nasib. Nasib apa? Nasib takut, nasib cemas, nasib bimbang, nasib orang-orang yang bukan ahli ibadat macam kita nak menjumpa benda mati ini. Nasib orang yang tidak ada preparation untuk mati. Dan kita akan jumpa kematian ini. Kita baca kitab ini susah payahnya, maka daripada kitab ini kita hanya perlu apa? Menjerit dan meringik pada Allah.
merayu dan rintih pada Allah sekarang, ya Allah jangan sakit ya Allah. Ya Allah aku tak ada amal langsung ya Allah. Ya Allah bahkan dosa aku berpikul di samping payah dan susah dan sakit dan bisa dan sedih, di samping itu juga ada dosa yang banyak ya Allah. Aku tak ada apa-apa preparation langsung kecuali Engkau saja yang aku ada, Engkau Tuhan yang Maha Mengasihani. Dan senantiasa begitu ingat kepada Allah Ta'ala tentang kematian kita ya, yang bila-bila masa dan bukan kecil perkara mati ini ya. Jadi kita kalau mati sakit ya, sakit tenat, syaitan mula datang dulu. Dia datang 7 gelombang kan. Satu gelombang 70,000, jadi 490,000 syaitan, hampir setengah juta datang. Niatnya nak kafirkan kita. Macam-macam disinariokan kita. Semuanya. Ketika itu hijab belum buka tau. Itu kita masih alam dunia, masih sadar. Lepas tu masih boleh cerita. Siapa tu asyik ketawa saja? Siapa tu mengilai-ngilai? Siapa tu aku tengok begini, siapa tu jangan kacau lah, kadang-kadang kita cakap gitu kan, macam-macam kan. Lepas tu bacakan Quran, bacakan apa, dah yang ganggu dah mula datang dah. Tapi kalau orang salih dia tak dapat dekat pun. Kemudian buka hijab, dah tak ada cakap. Siapa dia nampak dulu? Kita buka hijab awal mula, siapa kita nampak dulu? Malaikat Rakib Atid pencatat amalan kita. Wahai kamu, kami mendampingi kamu selama ini. Senang kami dengan kamu. Bawa kami pergi masjid, bawa kami pergi kuliah, bawa kami pergi TTDI, bawa kami baca ratib Al-Atas. Senang kami dengan kamu. Kamu sampai tahan tutup muka kerana pakai nikab. Umpamanya lah ya, umpamanya semua. Macam-macam segala kebaikan kita dia sebut satu. Tengok pahalamu. Kami dah catat semua ni. Sekarang tugas kami dah habis, tak lama kau akan meninggal dunia. Sekejap lagi Israel akan datang cabut nyawa kau. Semogalah Tuhan balas kau dengan baik, dengan balas baik ya. Nanti jumpa lagi ya ke akhirat. Jumpa dia lagi sekali. Wahai kamu, kami pencatat amalan kamu, tak senonoh kamu buat begitu begini ya. Selalu membawang saja. Kami duduk sebelah engkau, bukan main kau punya dosa. Selalu sembayang lengah-lengahkan. Bukan main kalau dah bertengkar dah apa semua. Begitu dan begini begitu semua. Tulis. Ini catatan kau. Tugasan kami dah nak habis lah. Nanti sekejap lagi Israel datang cabut nyawa kau. Rasalah kau balasannya. Allah. Dah, kami jalan dulu. Nanti jumpa ke akhirat. Kami jadi saksi atas engkau. Allah, seramnya. Ketika itulah fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu pun belum tahu. Itu baru kasih tahu rekodnya. Pas tak pasnya pun belum tahu. Ketika itu dia minta tangguhlah. Tak boleh. Ketika itu dia minta cepatlah. Pasal apa? Dia dah bilang dah lulus dah apa ni, syaitan tengah ganggu. Takut last minute gagal kan. Cepatlah. Belum ajal tak datang. Israel datang. Baru officialnya tunjuk lolos ke husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Begitu sampai begitu ya. Jadi awal mula nampak malaikat Rakib Atid. Kemudian baru Israel datang kemudian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah ini akan kita baca satu perkara tentang apa, tentang perkara-perkara cabut nyawa ya, perkara-perkara cabut nyawa. Kemudian kita akan masuk pada fasal pada menyatakan kelakuan yang sunat bagi orang yang hadir sakaratul maut. Hadir malam awal Muharram sunat buat bulan-bulan sekian. Hadir 10 Muharram sunat sekian-sekian. Masuk kota Mekah sunat buat sekian-sekian. Ketika nak mati sunat sekian. Nampak sakaratul maut, nampak malaikat maut, nak baca apa dahulu? Ni prosedur mati tau. Prosedur mati, jangan nak mati tak ambil kursus mati. Ni kita akan masuk kursus mati kita sendiri. Kursus kita mati. Macam mana nak hadir maut? Macam mana ya? Siapa boleh tolong saya? Next kuliah Haji Rozlan bolehlah fotostatkan semua untuk seorang satu. Nanti saya kasih ini, tolong ambil seorang satu sekeping RM15.
Tak ada, free aku kasih ya, umpamanya ya. Dan laminate, tampal dekat fridge. Bukan untuk awak baca tau, untuk anak-anak baca. Panggil anak, budak-budak, tengok, ini ibu dah taruh, aku mati kau buat ini. Tengah sakit nazak, apa nak buat? Ibu jangan tinggalkan kami, ibu, besok kan kita nak pergi makan angin, ibu nak pergi piknik, janganlah mati ibu. Kau ajar dia syahadat, kau piknik kan dia mulanya. Umpamanya. Biasa kita dengar tau orang menghadap sekatul maut macam pesen keluarga dia. Yang nak mati dah tu nak mati. Oh, you are strong. Fight it. Suruh fight malaikat maut. Ini dah cungap-cungap begini. Allah, suruh fight. Mati macam kena tetak dengan 300 pedang, suruh fight. No, don't give up. Fight it. You are strong. You can make it. Alamak, itu macam dia punya cara. Allah. Yang ada terus pergi Gelang, pasar Gelang. Singapura kan pasar Gelang. Beli apa tahu? CD baca surah Yasin. Atuknya ke bapaknya sakit tenat, CD Yasin. Anak cucu bawa kat luar. Yasin mainkan. Allah. Pakai radio mainkan. Allah. Sampai begitu. Ada juga macam-macam pesen, tak tahu. Yang ada begitu bapak dia mati, begitu terus ambil cadar tutupkan. Kita datang terperanjat, aku ingatkan batal guling depan mayat bapak dia. Buka masih merega rambut dia pun. Sini ada mainan budak-budak, sini ada kain lipatan, sini mayat bapak taruh kat situ. Tak senonoh, tak ada hormat. Orang-orang Arab kalau nak meninggal dunia ya, mayat bersih, rahap mayat, itu namanya rahap mayat. Ini prosedur. Nak angkat orang mati, macam mana nak ngiring dia. Dan begitu sejurus mati, tukang mandi besok datang kan. Sebelum tukang mandi datang tu, apa nak bikin macam mana? Nak merahap mayat, itu namanya rahap mayat. Merahap mayat. Dulu arwah mak cukup particular sekali ni. Nantiasa ada kain cadar putih, nantiasa standby. Sarung batal putih. Ada keluarga yang dah sakit tenat aja, dah mula siapkan. Senantiasa salin cadar, salin apa semua, baru letak mayat. Merahap mayat, menghormati dia, memuliakan dia. Menghormati dia, memuliakan dia. Tempat bara setanggi standby senantiasa, kapur baru standby senantiasa. Jadi bila-bila aku mati tabur, Kalau tidak tak tahu, bikin suka hati aja mayat bapak dia, bikin macam batal guling, bikin mayat bapak dia tak senonoh. Mandi tak dikesatkan, tak ada apa tahu, tutup. Drama kan gitu kan. Boleh, selamat tinggal anakku. La ilaha illallah. Terus anak dia, ibu, dia sudah pergi meninggalkan kita. Tuan ambil kain tutupkan. Itu kan. Itu drama. Bukan begitu. Jadikan syahadat apa yang kau senang, dan jadikan syahadat, istighfarkan dia apa semua gitu. Putus nyawa, ada prosedur dia. Prosedur dia. Kita pun hadir macam mana. Ni tolong fotostatkan bagi semua kawan-kawan semua. Mudah-mudahan manfaat. Saya petik itu semua daripada kitab Sabilal Muhtadin. Prosedurnya. Dan ada tambahan-tambahan sedikit daripada kitab-kitab lainnya. Kebanyakan daripada kitab Sabilal Muhtadin. Prosedur menghadap orang yang baru nak putus nyawa. Untuk siapa? Untuk kita? Bukan, untuk anak-anak kita. Sebab itu taruh kat peti ais, jadi orang boleh nampak. Kau jangan remove ya. Jangan remove. Ibu taruh sini ya. Kat tempat yang selalu nampak lah. Tak payah peti ais lah. Sengaja kita cakap kat dapur ke, kat bilik ke kita. Dan kau jangan remove ya. Jadi yang dia selalu boleh nampak. Kita mati, dia tinggal bikin. Jadi senang. Dia kena siap-siap ya. Zaman kita ni dah kena siap-siap. Bila-bila kita jadi mayat ya. Allah. Terima kasih sudi datang ya. Untuk sama-sama kita duduk berunding tentang kes mati kita. Dengan kita baca-bacakan, sama-sama mengingatkan kita, insafkan kita ya. Ini yang saya ingatkan mati siapa? Yang muda-muda. Ingat, kau bila-bila boleh mati. Yang muda-muda. Kalau dah yang muda, aku ingatkan apa lagi yang dah tak muda. Kita punya mafhum dia. Begitulah mafhum dia. Wallahu alam bissawab.